Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan, saudara-saudari yang dikasihi Allah, bersama saya Dr. Muallimin Muhammad Syahid, pensyarah di Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia, yang juga merupakan penyelidik berkaitan dengan kajian adat berpatih dan kepatuhan syariah di Malaysia. Video pendek kali ini adalah merupakan siri pertama bagi video-video penjelasan ringkas tentang pelbagai isu dan maklumat berkaitan adat berpatih dan amalan-amalannya. Dalam siri-siri video ini, insya-Allah saya akan cuba huraikan dan jelaskan sisi penting adat berpatih yang mungkin ramai belum tahu, atau keliru, atau bahkan tak pernah mendengar langsung sebelum ini. Khasnya isu-isu yang berkaitan dengan kepatuhan syariah dan keselarian adat berpatih dengan ajaran Islam atau syarak. Adakah adat berpatih bercanggah dengan Islam? Adakah adat berpatih menzalimi kaum lelaki atau suami? Adakah benar perbilangan yang mengatakan biar mati anak asal jangan mati adat? Atau adakah adat berpatih kedudukannya di atas syarak atau agama dan lain-lain? Isu-isu seperti ini dan yang lain-lainnya akan saya jelaskan kesalahan atau kebenarannya mengikut hasil kajian dan pembacaan saya dan rakan-rakan penyelidik yang lainnya dapatkan, insya-Allah. Untuk siri kali ini saya akan fokus menjelaskan asal-usul dan kedudukan adat berpatih dan hubung kaitnya dengan Islam. Perlu untuk diketahui bahawa adat berpatih adalah salah satu adat yang masih dipegang teguh dan diamalkan di Malaysia, khasnya oleh masyarakat di Negeri Sembilan sehingga ke hari ini. Ia diwarisi turun-temurun dan diyakini mempunyai sejarah dan asal-usul daripada tanah Minangkabau di Sumatera. Meskipun dalam sejarahnya dikatakan ia berasal daripada Minangkabau, namun pada hakikatnya adat berpatih yang diamalkan di Negeri Sembilan sedikit berbeza dengan adat berpatih di tanah Minangkabau, Sumatera, yang lebih dikenali dengan adat Bodi Caniago. Ini kerana telah berlaku penyesuaian adat berpatih dengan amalan dan adat orang asli yang mengamalkan adat tempatan atau disebut dengan adat benar. Secara ringkasnya, selepas kedatangan Islam ke tanah Sumatera, yang akhirnya agama Islam diikuti dan diterima oleh masyarakat Minangkabau, adat Minangkabau disempurnakan dengan merujuk kepada ajaran agama Islam, yaitu disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Oleh itu, terdapat dua pegangan yang menjadi rujukan masyarakat setempat, yakni adat dan agama. Keduanya saling berdampingan, saling melengkapi satu sama lain, dan tidak saling bercanggah. Dari sinilah muncul pepatah yang mengatakan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yang merupakan gabungan dari adat dan agama. Adat berjalan seiring dengan tuntutan syarak. Berdasarkan kepada makna pepatah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah inilah boleh dikatakan bahawa nilai-nilai amalan adat berpatih yang mempunyai asal-usul dari adat Minangkabau tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama. Masyarakat yang mengamalkan dan berpegang teguh dengan adat berpatih sudah semestinya menerima dan hidup berpandukan dengan ajaran Islam. Dalam pepatah lain disebutkan, adat mencari benar, adat bersandar kitabullah. Syarak mengata, adat memakai. Ini amat bersesuaian dengan prinsip Islam sebagai agama yang paling benar di sisi Allah. Seperti yang disebut dalam firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Maka tidak hairanlah jika amalan-amalan adat berpatih sewajarnya dilihat selari dengan agama Islam. Justru sekiranya terdapat amalan-amalan dalam adat berpatih yang dilihat menyalahi syarak atau bercanggah dengan agama Islam, maka ia perlu ditinggalkan dan diperbetulkan sebelum boleh diamalkan. Oleh itu, didapati bahawa masyarakat
yang mengamalkan adat perpatih, kebiasaannya akan akur dengan merubah amalan adat yang tidak selari dengan Islam dan akan meninggalkannya. Kerana kedudukan adat di bawah syarak yang bersumberkan kitabullah, yaitu Al-Quran. Dalam hukum Islam sendiri, meskipun adat boleh dirujuk dan dijadikan sebagai pegangan hukum, namun syaratnya ia haruslah bersesuaian dengan dalil dan prinsip ajaran Islam. Seperti yang disebut dalam satu kaedah hukum Islam, kaedah fiqh yang menyebutkan al-'adatu muhakkamatun ma lam tukhalif an-nas. Yang bermaksud adat itu dirujuk sebagai hukum selagi mana ia tidak bercanggah dengan dalil syarak. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari huraian ringkas ini adalah berdasarkan sejarah dan latar belakang, adat perpatih semestinya dilihat sebagai satu adat yang selari dengan ajaran Islam, selari dengan syarak, atau dengan kata lain, ia patuh syariah. Kerana hakikatnya, ia merujuk dan bersandarkan kepada ajaran syarak. Maka ringkasnya, adat perpatih dan Islam sudah semestinya berjalan seiringan dan tidak dapat dipisahkan. Wallahu a'lam bissawab. Sekian penjelasan yang serba ringkas ini. Semoga ada manfaatnya. Segala komen dan maklum balas sangat dialalukan. Sampai jumpa lagi dalam siri-siri adat perpatih patuh syariah seterusnya insya-Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.